Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam segmen Borak Ibu bersama pengkarya MSJA. Saya Encik Amir, Certified Trainer MSJA. InsyaAllah malam ni kita akan bersama dengan seorang lagi penulis Ibu MSJA. Giliran Datin Zan Aizan. Okey. Sementara kita tunggu beliau. Okey, tu dia. Alhamdulillah, saya invite. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar suara saya? Saya dengar, tapi saya punya Alhamdulillah. ini tak dengar lah. Earphone? Haa. Oh, ada dah. Oh. Sekejap Okey. Tak ada. Dengar tak? Tak apa. Kalau tak pakai ni, boleh dengar tak suara saya? Saya okey je. Dengar suara saya? Dengar, sebab- Alhamdulillah. Sebab dia kadang kalau tak pakai tu takutnya dia bergema je lah. Tapi kalau tak bergema okey lah kot. Alhamdulillah. Dengar. So kita boleh mula insyaAllah. InsyaAllah boleh. Okey, kita berkati sesi kita malam ni dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey, sekejap. Saya nak type kita punya caption malam ni. Okey. Sementara kita tunggu rakan-rakan viewers. Takpelah, kita dengar baru je. Suara saya clear tak? Dengar? Jelas? Dengar. Okey. Hilang. Okey, Alhamdulillah. Jadi, terima kasih pertamanya kepada Datin Zan Aizan yang sudi untuk meluangkan masa malam minggu lah orang cakap kan. Ada mana tu Datin? Ada kat rumah, Alhamdulillah. Dekat Kuantan, Pahang? Kuantan. Saya di Kuantan. Tu dia Dr. Nora pun dah join. Terima kasih Dr. Nora. Saya biasalah dekat Keramat. Oh ya ke? Itu referral lah tu, referral Referral. Oh, ramai betul Puan Dr. Nora punya ni lah anak buah. Okey, cakap. Alhamdulillah. So, kita punya sesi ni santai je. Borak Ibu ni kita lebih kepada orang cakap. Pertama, kita nak kenal lah siapa kita punya pengkarya. Yang kedua, apa ibu yang dihasilkan. Yang ketiga, kita nak sembang lah sebab MSJA ni saya perasan dia sangat-sangat positif lah. Dia banyak bagi impak yang sangat baik. Utamanya diri saya sendirilah. Saya rasa saat-saat pandemik ni kita nak berkongsi kebaikan ni dengan kita punya viewers. Kenapa orang cakap hujungnya nanti kita nak ajak orang lain pun kalau dapat join MSJA ni lagi bagus. Okay, so kita ringkas cerita. Kita bermula dengan Datin dululah. Orang cakap kalau yang kita dah berWhatsApp dan orang cakap melihat pada ibu yang saya dah dapat daripada Datin juga kenali terapi cara kerja ni. Macam mana kalau tengok latar belakang ni banyak aktiviti NGO yang dibuat tapi orang cakap yang mana penulisan ni nampak sebab dah ada blog tu memang dah lama ke macam mana blog yang penulisan tu? Okey. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertamanya terima kasihlah kepada platform MSJA yang pertama sekali kita punya Master Shiro lah ya yang menyediakan platform ni dan kepada Tuan Amir sendirilah yang berusaha untuk mewujudkan live malam ni kepada pengkarya-pengkarya. Percuma pula tu. Semoga diberkati ya. Amin insya-Allah. Okey, pertama sekali saya kenalkan diri dulu lah ya.
Bismillah. Sebelum soalan tu, saya perkenalkan diri Hmm. dulu. Mungkin saya tak begitu aktif lah sebagai dalam sesi perkenalan kita tu. Okey, saya Hmm. sebenarnya menjalankan bisnes dengan suami. Sebenarnya Ah, kan saya ni ada bisnes sendiri yang kita sebenarnya adalah kontraktor elektrik. Jadi okey. memang nampak macam pelik sikit lah bila berkait dengan OT dan sebagainya tu, macam tak ada kena-mengena Ah, langsung kan. betul, betul. Okey. Dan dalam masa yang sama di company electrical tu, saya adalah sebagai yang menjaga bahagian finance. Yang Oh, menguruskan accounts dan finance dan pengurusan lah. Dan dalam masa yang sama saya pun ada bisnes saya sendiri. Saya ada kedai untuk sulam komputer, supply baju-baju corporate dan sebagainya. Jadi hmm. itu saya punya kerja hakiki lah. Okey. Okey, dan macam mana macam mana saya boleh terlibat dengan penulisan ni? Sebenarnya penulisan ni dah lama. Memang blog saya tu pun saya rasa saya dah start dalam lebih daripada 12 tahun yang lepas lah. Tapi Lama. dah kena hack dan sebagainya, dah berapa kali buat blog, and then akhirnya alhamdulillah WordPress saya masih bertahan. Lepas tu di situlah banyak saya menulis. Kalau masuk saya punya blog tu pelbagai perkara lah saya tulis, bukan fokus kepada hal kekeluargaan ataupun keagamaan saja. Ada banyak benda lah saya tulis kat situ, dan semua tu based on pengalaman dan pengamatan dan pembacaan saya sendirilah. Saya sebenarnya lebih kepada saya nak menyimpan nota supaya saya boleh Ah, merujuk dan saya boleh share juga ilmu tu kepada orang lain. okey. Bukanlah, tapi alhamdulillah lama kelamaan dia jadi macam satu habit kan. Sebab kita Hmm. suka menulis kan, sebab masa saya Hmm. sekolah pun memang saya suka menulis cerpen, masuk pertandingan menulis, dan habis SPM saya pun pergi kursus dengan DBP dan sebagainya. Hmm. Jadi penulisan tu macam satu terapi lah sebenarnya. Sebab dia bidang yang berbeza dengan kerja saya, banyak mengira kan, accountancy kan. Betul. Banyak mengira, jadi kadang kita bukanlah kata stres, tapi kita penat. Saya penat kan. Terapi lah penulisan ni. Okey. So bila saya menulis tu, saya rasa alhamdulillah di situ saya dapat meluahkan apa yang perasaan kita ataupun kita boleh riliskan sesuatu. Macam kita letak satu beban daripada bahu kita letak dengan cara menulis. Tu untuk Hmm. diri sendiri lah. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama saya pun suka menghadiri kelas-kelas kuliah-kuliah dan sebagainya, kuliah Hmm. agama dan sebagainya. Dan bila saya bimbang, saya lupa. Jadi bila saya lupa tu, memang saya suka menulis dan saya transferkanlah ke dalam saya punya blog ataupun Facebook saya. Jadi dekat situ saya boleh refer balik dan biasalah share kepada orang lain, macam itulah. Kira 12 tahun tu 12 tahun 2008 2008. Oh, lama. 2008, 2007 macam tu. Masa tu Ah, belum ada degree. Iyalah kalau di 2007 macam tu saya tak habis belajar lagi tu, masih degree lagi. Jadi sekejap saya nak tekan klik saya punya ni bateri pula. Sekejap. Mana ni? Okay, sorry, technical. Okay, so orang cakap daripada bidang yang berbeza, tapi lebih kepada terapi lah juga, menyimpan nota untuk diri sendiri dan berkongsi manfaat bersama yang orang cakap jadi ibu ni. So macam mana boleh orang cakap sebelum ni pernah ada buku atau e-book ni merupakan buku yang pertama yang ditulis oleh Datin, orang cakap? Ke sebenarnya ada buku fizikal ke, tak pernah ke? E-book ni yang pertama ke? Okey. Buku fizikal saya sendiri saya tak pernah ada lagi. Okay. Tapi saya ada menulis untuk asatizah di lah, saya ada membantu lah sebenarnya. Saya membantu Ustazah Mozayana Abdullah untuk menulis nota-nota kuliah dia, dan ada yang dia bukukan
lakukan. Kemudian dalam masa yang sama, bila ada juga ustazah-ustazah yang lain yang tak sempat nak menulis, bila dia orang berceramah dan sebagainya tu, dia nak jadikan ceramah dia tu dalam bentuk penulisan, so dia akan hantar video tersebut kepada saya dan saya akan mengulang dengar lah untuk dalam tempoh seminggu macam tu. Saya akan mengulang dengar apa-apa video yang dalam duration 2 jam ke setengah jam macam tu, dan saya menulis. Okey, dan kemudian dekat situ salah satu yang dah diterbitkan ialah buku dakwah penuh ukhuwah. Saya tulis satu chapter untuk Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Okey, yang itu yang itu dah diterbitkan, kalau tak salah saya dah beberapa bulan lepas lah. Dan insya-Allah sekarang saya baru siapkan 6 lagi siri, 6 lagi kuliah untuk Ustazah Muzaina Abdullah, dan dalam proses editing lah. InsyaAllah akan diterbitkan dalam, insyaAllah kita doalah mudah-mudahan dalam masa terdekat ni boleh dipasarkan lah. Itu saya ingat kalau ada yang buku-buku macam tu boleh kongsilah dengan saya kat WhatsApp atau dalam grup. Sebab kita meraihkanlah buku-buku yang ditulis oleh rakan-rakan MSGA ni, sebab kita, bagi saya rugilah, sebab kalau kita betul ghostwriter tapi kalau tak kongsi kita tak tahu, so rugilah orang cakap dakwah tu tak tersebar dengan luas. So kalau dah terbit ke apa, sudikan share dekat WhatsApp grup apa semua, nanti maklumkan. Itu ada ayat daripada Dr. Nora tu, Datin Zan kena kisahkan macam mana mendidik anak jadi juara dunia equestrian. Tahun berapa dah tu? Okey. Subhanallah. Sebenarnya bab ini macam mana, sebab apa saya boleh menulis. Jadi ni saya ada print satu buku physical untuk saya punya simpanan sendirilah. Okey. Sebenarnya sebab saya memang sangat berminat dengan psikologi dan pendidikan awal kanak-kanak. Dulu masa saya, sebelum saya bekerja tetap, saya pun pernah bekerja bersama, kalau orang yang age saya, dia mungkin ingatlah dulu ada satu rancangan kanak-kanak Kak Yung tu, di bawah Kak Mira Nuri kan. Saya pernah berkhidmat dengan dia orang lebih kurang setahun. So di situ saya dapat training untuk kanak-kanak yang kanak-kanak special. Contohnya budak-budak yang gagap, budak-budak yang ada masalah confuse bahasa dan sebagainya. So dari situ saya adapt untuk mendidik anak-anak saya. Okey, menjawab soalan Dr. Nora tu, subhanallah, macam mana nak cakap ya? Sebenarnya dirancang. Subhanallah, itu sebenarnya macam aturan Allah lah. Saya boleh cakap itu sebenarnya Allah yang membuka minda kami untuk mendidik anak-anak pergi kepada sukan sunnah. Sukan sunnah ni mana semua tu lah. Okey, semua anak-anak dia memang kita didik dia dengan ketiga-tiganya. Tapi kita tengok kecenderungan masing-masing ke arah mana. So untuk anak sulung saya yang jadi wakil Malaysia tu pada tahun, dia bermula jadi wakil Malaysia pada tahun 2014 kalau tak salah saya. 2014 dia wakil. Said Noh. Ya. Kenal ya? Baca ibu. Datin sebenarnya saya okeylah, ni nak kata trivia ke apa, tapi berbetulan lah nama anak saya yang nombor 2 Hud, nombor 3 Noh. Tapi tak ada Said lah. Tak ada Said lah. Saya sebab saya pun nama seketul. So Noh bin Amir, Hud bin Amir. Tengok sama pula nama Said, cuma ada Said lah. Okey. Okey, so yang saya sulung ni dia memang berminat dengan berenang dan bertudung. Berenang dia setakat wakil negeri sahaja, sebab pada masa tu kita punya kerajaan belum menguatkuasakan pakaian yang menutup aurat lah. Faham. Jadi disebabkan daripada kecil saya dah didik anak-anak dengan Al-Quran, hafazan dan sebagainya, so automatically dia orang sendiri tak nak. Kita tak paksa dan tak stop dia, tapi automatically dia sendiri rasa itu tak patuh syariah, so dia stop lah berenang. And then dalam masa yang sama dia serius fokus pada kuda daripada umur dia 4 tahun setengah sampai awal sampai dia, saya rasa dia konsisten dan dia boleh dikatakan dia boleh bawa semua jenis kuda. Pada usia dia dalam 11
11 macam tu lah, 11 tahun baru kita rasa confident dia boleh bagi kuda apa-apa luar negara, dalam negara, insyaAllah dia boleh handle. Jadi start dari situ kita nampak dia serius dan saya cuma groom dia lah dengan motivate dia je lah. Dan of course lah kita kena, sebab kebetulan anak saya pun hafiz, dah khatam 30 juzuk Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dalam masa yang sama, bila dia terlibat dengan equestrian ni, cabarannya sangat besar. Kalau kita tahulah ya, equestrian ni tak ramai orang Melayu yang join, terutamanya orang Islam. Ya, tapi memang cabaran dia besar lah sebab dengan waktu training, waktu dan sebagainya, pakaian dan sebagainya, pergaulan lah, dan macam-macamnya, especially bila dia pergi keluar negara. Tapi setakat yang saya mampu, kalau dia bertanding di dalam Malaysia, memang saya follow semua pertandingan dia dan saya sediakan makan sendiri dan guide dia lah di mana-mana pun dia solat, di padang ke, di arena ke, di mana kita jaga solat. Dan insyaAllah kalau dia ke luar negara, kita pernah pergi ke Australia. Ke Australia dua kali kalau tak salah saya. Lepas tu dia pertamanya dia pergi ke Gatton. Lepas tu kali kedua itu tahun bila tu? Ke Gatton tu 2015 rasanya. 2015 ke 16 macam tu lah. Okay, lepas tu sebelum ke Gatton tu dia alhamdulillah dia dipilih juga untuk wakil Malaysia, tapi bertandingnya di Malaysia. So ada 11 negara lain yang datang ke Malaysia lah untuk bertanding di Malaysia, dan pada masa tu dia reserve champion, dia di tempat kedua. Alhamdulillah. And then daripada situlah dia start dipilih setiap tahun ke negara yang berbeza. Dia ke Bangkok, dan yang paling cemerlangnya pada tahun 2017 tu di Iran. Iran tu Masya Allah, kita pun tak menyangka lah sebab persaingan tu sengit lah sebab bukan negara yang favourite negara. Lepas tu dengan saiz kuda yang besar dan sebagainya, dan tak ramai orang, memang tak ada pun orang Malaysia nak pergi masa tu. Subhanallah, ada gambarnya. Kita tunjuk terus. Boleh cerita. Jadi kalau baca blog saya pun nak mendapatkan champion ni, subhanallah, cabarannya sangat besar ya. Tapi alhamdulillah Allah pemudahkan dan memberi kita satu ganjaran yang tak disangka-sangka lah. Cuma dia sekarang ni dia dah pergi belajar ke Kuching, Sarawak. Jadi stop dululah dengan equestrian ni. InsyaAllah doakan dia. Itulah rasanya. Ini memang kena buat e-book lah Datin. InsyaAllah. Ini kalau buat ni memang meletup ni, saya ingat ni. InsyaAllah ni. Okey, ini pada viewers kita, siapa nak tengok boleh pergi ke YouTube channel Datin apa nama sini, saya tunjuk sini Salju Putih. Salju Putih. Salju Putih. Okay, Salju Putih tu sebenarnya nama blog pertama saya. Salju Putih. Ini dia. Boleh. Tu banyak lagi video sebenarnya dalam ni. Okey, sebelum tu kita nak pergi ke e-book yang dah siap. Orang cakap e-book Kenali Terapi Cara Kerja. Ni adik dia ni Noh Hud. Ni. Tu adik dia yang nombor 3. Adik Hud. Saya terbalik Datin. Saya punya yang Hud abang, Noh adik. Sebab tak expect dapat adik. Ingat dapat Hud je. Sekali dapat nombor 3, nak datang apa Noh lah. Terbalik pula. Ayah mentua saya Saleh. Ayah mentua saya Saleh. Noh Hud Saleh. Tu terbalik. Betul, ikut turutan. Masya Allah. Ikut turutan. Okey. So balik pada kita punya e-book ni. Yalah, sebab Datin dah menulis 12 tahun orang cakap. Tapi kenapa memilih untuk menjadikan Kenali Terapi Cara Kerja ni sebagai e-book yang pertama di-upload di MSGA? Mesti ada something special kat situ. Bismillah. Okay. Alhamdulillah, sebenarnya memang e-book ni sangat special pada saya. Bukan kerana saya cerita pasal anak saya, tapi apa yang saya faham, saya pernah join NGO kanak-kanak istimewa juga ya. Saya pernah jadi AJK sebagai NGO, Persatuan Ibu Bapa Anak Istimewa Negeri Pahang. Saya pernah bersama dengan mereka dan saya nampak masyarakat kita ni sangat
sangat apa cakap macam pemalu ya. Maybe kita ni orang Melayu kan. Orang Melayu ni sangat pemalu. Sangat pemalu bila ada masalah mengenai anak-anak dan masalahnya apabila kita nak membantu pun dia orang still rasa macam it's okay, dia tak perlukan bantuan dan sebagainya. Tapi at the end bila kita tengok selepas beberapa tahun kanak-kanak tu tidak diberikan terapi yang betul dan kita tak kenal pasti apa masalah dia, dia punya problem akan start bila dia masuk sekolah rendah. Betul. Masa dia umur 3-4 tahun adorable, so kita nak tengok dia main, dia pandai handphone dan sebagainya. Kebanyakan ibu bapa is very like proud. Dia cakap okay dia tak ajar pun anak dia handphone tapi anak dia pandai everything, tapi itu sebenarnya benda yang pada saya tak berapa betul lah, dan kita Tak berapa kena positif lah. Ya, tak berapa positif sebab saya melihat macam saya cakap tadi, saya pernah belajar terapi untuk kanak-kanak. Apabila dia masuk sekolah, masalahnya ada ramai kanak-kanak yang pegang pensel pun tak boleh, pegang pensel pun tak pandai. Lepas tu dia tak independence. Independent macam mana? Ada yang nak langkah longkang pun tak lepas. Allah. Sebab they are too pampered. You know? Itu pampered sebab apa anak dia buat pun pada ibu bapa adalah sesuatu yang kelakar, ada sesuatu yang seronok. So mak ayah dia tak nampak anak dia sebenarnya ada masalah. Okay? Sebab lepas tu dalam zaman kita ada gadget ni, anak-anak umur 3-4 tahun dah pegang handphone. So dia tak ada motoring system dia tak tak macam budak-budak dulu. Kan tak macam kita dulu lah. Kita dulu panjat pokok ya, berlari sana sini. Sekarang tak ada kan. Sekarang cuma duduk dalam rumah je. Memanglah dari segi keselamatan tu satunya betul. Tapi kadang-kadang kita sebagai ibu bapa, kita sendirilah kena rajin. Jadi sebab tu saya hasilkan buku ni sebab bila anak saya nampak dia, kenapa? Because dia anak ketiga ya. So saya dah nampak anak pertama dan kedua dia berbeza. Pembesaran dia beza, lepas tu anak ketiga ni dia dah modern sikit. Dah start lah dengan handphone dan sebagainya. Tapi sebenarnya anak saya tak suka handphone. Yang ketiga ni dia bermain outdoor, dan sebenarnya semua anak-anak saya memang tak pernah belikan dia orang handphone. Saya cuma bagi dia tengok TV pun cuma hari Sabtu sahaja. Semua daripada yang sulung, hari Sabtu saja dia boleh tengok TV, dia boleh main game hanya pada cuti sekolah yang panjang. Itu saja. Pada masa lain memang lepas subuh dia orang dengar Al-Quran dan sebagainya. Kalau tak ada kerja sekolah pun saya sendiri dengan suami lah akan bawa dia orang keluar untuk riadah. Lepas subuh kita dah pergi riadah ke mana-mana lah, panjat bukit ke apa, jalan kaki ke apalah, tak kisahlah. Tapi kita penuhkan aktiviti anak kita macam tu. Tapi bila anak ketiga ni saya tengok pertamanya dia ada masalah fokus. Dia tak boleh fokus dalam kelas pun, dia tak boleh duduk diam. Tapi dia bukan kanak-kanak yang mengacau orang ke, memecahkan barang ke, tak. Dia cuma tak boleh fokus. Jadi saya nak tahu punca, subhanallah, ini dia punya terapis lah yang banyak mengajar saya juga sebenarnya. Bukan mengajar anak saya, mengajar saya. Jadi Masya Allah. Jadi sebab saya pun memang berminat dengan ilmu-ilmu macam ni. Jadi dalam masa yang sama saya pun mencari ya. Saya buka YouTube, saya beli buku untuk pendidikan kanak-kanak yang special ni. Sebab apa? Sebab bila saya bawa dia pergi test untuk disleksia, dia bukan disleksia. Bila saya bawa dia pergi psikiatri, doktor nak test dia sama ada dia ADHD ke tidak pun, dia bukan ADHD. Dia boleh duduk diam dan berborak dengan doktor dalam 1 hour. Cuma after half an hour dia nampak resah gelisah macam tu lah. Lepas tu dia ada masalah yang dia lupa untuk baca Quran tu. Bila dia mengaji 2-3 hari dia lupa. So dia ulang balik. So untuk tempoh setahun dia tak boleh berganjak muka surat pun. Tapi dalam masa yang sama kalau kita pasang MP3 ataupun CD, dia boleh hafal. Jadi dia boleh hafal apa yang dia dengar. Walaupun dia tak kenal huruf-huruf Al-Quran tu. Jadi dekat situ saya rasa saya kena cari solution dia, sebab saya tak boleh biarkan dia berterusan macam ni. Sebab sampai satu masa dia kena pergi sekolah dan dia mungkin tak bersama dengan saya lagi. So kanak-kanak macam ni akan left out lah. Siapa nak fokus dekat dia 24 hours kan. Jadi dekat situlah saya bermula, saya pergi bawa dia terapi.
ke occupational therapy dan alhamdulillah dia orang kena pasti okey. Sebenarnya main game tu pun ada bagusnya sebab dalam terapi tu dia dibenarkan main game yang cari musuh kan. Cari musuh tu, tembak musuh tu, tu sebenarnya untuk fokus dia. Dan tu sebenarnya, tapi tak lama lah, dalam 15 minutes je. Lepas tu kita dekat rumah pun dia advice lah untuk kita buat benda tu. Dan saya follow semua advice yang terapis suruh buat lah. Dia kata beli gym ball, elakkan dia duduk atas kursi, duduk atas gym ball. Okay, saya follow everything. Lepas tu untuk fokus dia juga, sukan yang bagus untuk dia adalah memanah. Jadi saya masukkan dia. Fokus, ya, memanah. Memanah. Lepas tu dalam masa yang sama untuk kita bagi dia kurang tenaga sebab dia aktif kan. Dia aktif, dia memang tak pernah duduk sajalah. Daripada kecil dia sentiasa kayu basikal dan sebagainya. Hyper so, tapi itulah doktor tak boleh nak diagnose dia as ADHD. Sebab dia boleh communicate dengan orang, dia boleh ada eye contact dan sebagainya. Jadi dengan cara apa, saya belikan dia trampolin. Kalau kita tengok dia tak boleh fokus buat kerja sekolah, okey, melompatlah 100 kali, sambung balik buat kerja sekolah. And then buat kerja sekolah pun okey, terapis kata jangan guna kerusi sebab kerusi is static. So dia tak boleh static. Okey, kita beli gym ball, dia duduk atas gym ball so dia boleh bergerak sambil menulis. That's it. So everything tu saya follow je sampai 2 tahun dia complete dia punya terapi. Alhamdulillah saya tengok sangat positif. Banyak benda yang daripada dia tak boleh membaca, dia boleh membaca. Daripada result exam dia semuanya E. Darjah 3 tu semua E. Masya Allah. Tapi bila darjah 5 dia ambil, dia anak saya semua sekolah agama ya. Sekolah agama yang ada akademik lah. Sekolah swasta agama. So dia ada satu exam yang satu Malaysia punya sekolah agama tu. Dia panggil SPRA kata salah saya. SPRA. Betul. Kan SPRA. So yang itu dia boleh dapat 5A macam tu lah. Daripada dia tak tahu apa-apa tu. Jadi saya rasa the therapist is very effective untuk dia. Saya tak hantar dia tuition pun sebab tuition is not helping lah sebenarnya. Tuition tu lagi membuatkan dia stres. Sebenarnya terapi tu lah yang membantu. Yelah, terapi ni yang saya perasan sebab mungkin juga peranan kita yang ibu bapa ni betul-betul ikut apa yang doktor cakap dan kita sendiri yang melayan anak kita tu. Kalau kita tuition tu sekadar nak akademik kan. Ini dia bukan budak biasa, dia ada special treatment lah kena bagi dan alhamdulillah lah nampak keberhasilan tu lah bila jelah Datin kongsikan ni memang perlu dapatkan lah orang cakap pada orang cakap ibu bapa yang nak mengenali dan orang cakap daripada pengalaman orang yang memang ada anak yang macam ni. So, buku Kenali Terapi Cara Kerja ni akan ada sambungan ke macam mana Datin? InsyaAllah saya berfikir juga untuk buat siri kedua sebab sekarang dia dah sekolah menengah. So, dia place dah lain. InsyaAllah. Tapi kami punya permintaan tadi sama macam Dr. Nora lah. Nak yang pasal abang dia dulu. Nak kisah pasal Noh. Sebab Noh tu, itu yang orang cakap sebab kita ni nak tak nak bila buat satu penulisan memang tak boleh lari pada demand lah. Sebab betul yang ni ada dia punya demand yang macam ni tapi apa-apa pun istilah sekarang ni dia nak yang sensasi kan tu. So kisah Noh tu nampak sensasi tu. Juara dunia tu. Nak menulis yang Noh punya blog tu pun sebenarnya saya ambil 3 tahun. Saya baru menulis tahun lepas setelah 3 tahun dia champion. Sebab satunya saya bimbang hati saya sendiri lah ya. Niat kita lah, betul lah tu. Niat lah. Tapi saya berfikir akhirnya saya tulis sebenarnya tapi saya tak post. Tapi saya berfikir akhirnya kalau saya tak share, siapa lagi yang nak share? Betul dia kadang saya perasan satu benda je, bab hati ni, yelah mungkin Datin Hum biasa dengar lah. Kita buat kerana makhluk itu syirik. Kita tinggal takut riak, itulah riak. Yang biasa saya dengar lah. Syaitan punya bijak bistari ni orang cakap dia. Saya pernah dengar ada ustaz beritahu dia punya apa panggil nisbah penipuan dia ni.
dalam 3 tu, 2 dalam benda baik, 1 dalam benda buruk. Maksudnya dalam kebaikan ni dia menipu kita ni lagi hebat Memang lagi lah. betul. Dia hidup lagi Dia lama daripada kita kan. betul. Dugaan dalam Ah, bentuk kebaikan, kesenangan, kekayaan tu sebenarnya lagi besar daripada ah. musuh Tuhan. Dia sebab benda baik ni kita tahu, kita buat benda baik. So nak tipu benda jahat kita takkan buat. Dosa pahala kita tak buat. Tapi benda baik ni jangan. Nanti kau tolong ni orang cakap ni. Macam saya, untuk diri saya sendirilah. Saya selalu buat macam contohlah. Macam orang cakap Quran kena baca setiap hari kan. Tapi ini amalan yang bagi saya yang saya buat alhamdulillah didikan mak ayah lah. Lepas orang cakap setiap pagi baca Quran, sampai sekarang saya baca. Saya cerita ni pun bukan niat riak apa, tapi bagi saya itu yang memang kita kena buat. Ya, So betul. sampai tahap Ustaz cakap awak kena buat benda ni ikhlas sampai puji keji sama je. Tak ada beza. Awak nak Ya, puji ke betul. apa, awak tak kembang, awak tak kuncup, tapi awak buat ni sebab Allah nak, awak nak sukakan Allah. Sebab macam kisah yang Datin punya ni saya perasan, sebab terlalu banyak kisah-kisah yang yalah kita kalau rajin tengok media sosial sekarang kan, benda-benda yang memang kita pun takutlah nak Masya baca Allah. kan. Yang macam semua macam Berita bangsa kita ni sensasi. tak ada benda yang positif ke kan. Padahal Masya macam Allah. kisah contoh macam Noh ni kan. Yang inspired ni bagi saya, kita nak lagi ramai yang macam tu, anak Melayu yang bukan tak sikit orang kaya kat Malaysia ni, tapi dia tak memilih equestrian sebab yalah dia memilih sukan lain ke apa. Contoh golf ke Ya. apa, tak salah. Tapi Betul. benda tu tak sunnah kan. Equestrian tu pula sebenarnya bila disebut equestrian, orang akan nampak dia sukan orang kaya. Yes. Orang akan nampak Saya pun tu nampak sebenarnya. macam tu. Saya nampak macam tu. Tapi dah dapat peluang ni, saya cerita sikit lah ya. Sebenarnya selama dia terlibat dengan equestrian, kami tak pernah keluar kos pun untuk pertandingan dia. Saya cuma pernah, betul lah, saya pernah beli seekor kuda, tapi kuda tu kita beli X-race, kuda murah lah, kita beli X-race dan kita train. Untuk dia berlatih di sini saja, tapi dia nak pergi ke pertandingan luar negara dia tak boleh bawa pun. Tapi alhamdulillah, mungkin saya rasa ini kuasa Allah belaka lah yang susun niat kita, dan insya-Allah mungkin sebab anak saya pun Al-Hafiz, jadi dia sendiri pun sangat patuh kepada guru dia. Apa yang cikgu dia cakap, coach dia cakap, dia tak pernah bantah. Walaupun benda tu dia dah pandai ataupun dia training benda yang sama je setiap hari. Kalau kita tengok, kita macam boring je kan. Tapi itulah saya rasa keberkatan dia. Sifat taat dia. Sifat dia. Tapi every pertandingan, alhamdulillah sentiasa ada penaja. Macam selama 5 tahun. Itu bagi saya Datin, benda yang Datin kena ceritakan lebih sebab kita nak betulkan silap faham. Salah satu penulisan ni yang saya, yalah sebab saya memang dalam bidang ni kan, editor apa semua. Saya sangat menggalakkan saya punya penulis, apa-apa sisi positif, benda-benda yang mitos ni, kita sebagai penulis yang berhadapan real experience, kita kena cerita, kita kena betulkan silap faham. Sebab sebelum orang bersangka alah ini semua mahal, padahal kita nak betulkan satu pemahaman. Sebab sebelum ni saya dengan Hajah Sinar Maya yang dia buat haji DIY, yang dia buat pergi haji sendiri apa semua, yang kalau ikut macam-macam halangan juga dia dapat. Tapi bila Allah izin, kita pun tahulah benda ni bila Allah izin ni, satu benda yang tak ada siapa halang, dan keizinan Allah tu juga bertitik tolak, saya faham, daripada kita punya tolak lah keinginan kita, usaha yang betul. Kita yakin insya-Allah. Allah kata, Allah kun fayakun. Apa saja yang Allah nak bagi, dia bagi. Sebenarnya ayat surah daripada surah Yasin tu, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun tu, sebenarnya ni saya bagi tahu rahsia lah. Bismillah. Every pertandingan dia, bila dia step on the horse tu, atas kuda tu, saya tak putus dengan ayat tu. Itu amalan dia lah. Masya Allah. Saya tak banyak pandai amalan yang lain, tapi memang setiap pertandingan dia, itulah yang saya baca. Pegang satu ayat kan? Pegang satu ayat. Bila dia start je naik atas kuda tu, itu saya baca selain daripada kita berselawat dan sebagainya. Tapi itulah bukan kerana saya nak menang, bukan saya nak dia menang, tapi apa-apa kemungkinan boleh berlaku. Betul. Kuda bahaya. Dia boleh jatuh, dia boleh dan sebagainya ya. Kita tak nampak kemenangan sahaja. Sebab dia jumping, dia masuk jumping banyak jumping. Dan kuda tu adalah benda hidup. Oi, berat Jadi dia mesti ada chemistry. Lepas tu macam hal di Iran tu, sebenarnya kita orang tak dibenarkan langsung pun untuk touching dengan kuda tu.
So reda. Dapat kudapa Oh, pun reda. betul Jadi betul. dekat situ kita nak cakap kita punya debar tu Masya Allah. Sebagai Betul. ibu lah Tawakal ya. kita pada Allah. Itulah Tapi ayat dia itulah dia. Itu dah dia. tawakal pada Ah, Allah. InsyaAllah ah, Allah bantu. InsyaAllah kita yes, yakin dengan yes. Allah. InsyaAllah. Ah. Jadi alang-alang kita dah sentuh kenaan pertolongan Allah ni, saya nak sentuh pasal kerja-kerja NGO lah yang saya perasan Datin pun nampak nampak banyak up dekat dekat YouTube ni juga. Yang mana apa nama dia punya NGO ni kalau kongsikan? Muafakat Taklim Pahang. Muafakat. Ini kalau ikutkan macam mana penglibatan Datin dan suami lah ya? Ke Datin seorang ke macam mana? Dengan Itu suami. bermula sejak bila? Lepas kahwin ke sebelum kahwin memang dah aktif ke macam mana? Boleh kongsikan dengan kita punya viewers. Selepas kahwin. Ah. Itu ceritakan sikit lah pasal NGO ni. Alang-alang kita promote lah benda-benda baik ni kita share. Subhanallah. Okey, Alhamdulillah. Muatafakat ni apa benda? Muafakat Taklim Pahang. Okey, Bismillah. Muafakat Taklim Pahang ni sebenarnya asalnya kita terlibat dulu. Saya rasa dalam tahun 2003, 2004 dulu kita dah terlibat dah. Tapi masa tu kita tidak secara langsung lah. Masa tu apabila Muafakat Taklim Pahang ni MTP lah, dia punya short form MTP ya. MTP ni sebenarnya adalah satu badan yang menguruskan ulama ataupun para penceramah Asatizah. asatizah daripada luar negara datang ke Malaysia bergerak. So bila dia datang ke Pahang, kita lah yang akan menguruskan penginapan dia, pergerakan dia nak ceramah ke mana-mana, apa-apa tu kita lah sebenarnya yang menguruskan dia. Makan dia apa semualah. Tu maknanya kita orang ni di belakang tabir lah. Okay. Tapi every year dia jadi macam semakin berkembang sampai sebenarnya yang terlibat dengan banjir ni, ini first year MTP ni terlibat. Sebelum ni saya terlibat juga dengan pertubuhan Al-Quran di Hatiku Negeri Pahang dan juga NGO yang lain lah untuk bantuan banjir ni memang dah ada sebelum ni. Ini ke? Betul lah ni? Ya, betul lah, betul. Okay. Kita punya penaung tu lah yang Amat Mulia Tengku Amir Nasir, anak agung. Anak Masya agung. Allah. Lama dah MTP ni dah lama dah? MTP 2000 berdaftar secara sah dengan Irosesnya 2015 ke 16 macam tu lah. Okay. InsyaAllah. Jadi kita attach dengan Esko Dakwah dan Islamiah Negeri Pahang. So kalau ada program-program Islami di Negeri Pahang, dia orang akan kontak kita untuk uruskan lah. Untuk susun jadual Habib-Habib ke nak bergerak ke mana, masjid mana-mana, so kita akan buat semua tu lah. Alhamdulillah. Macam tu. So boleh ceritakan sikit pengalaman Datin yang misi terkini lah yang saya perasan ada update pasal banjir semua tu. Itu macam mana boleh bermula dan orang cakap apa laporan daripada misi tu kalau boleh kongsikan. Subhanallah. Sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni saya dah terlibat dengan bantuan banjir tapi secara personal. Dengan saya ingat saya ada banjir besar 2014 ke 15 macam tu, saya dengan Persatuan Equestrian ada menghantar bantuan-bantuan lah. Masa tu saya masih aktif dengan sebenarnya saya pun juraaudit untuk Persatuan Equestrian tu. Okay. Dan suami saya sebenarnya adalah timbalan pengurusi untuk Persatuan Equestrian dan untuk MTP ni, untuk Majlis Taklim ni, suami saya adalah pengurusi dia. Jadi bila saya tengok banjir besar tu kan, bila heboh tu di Raub di Temeloh masa tu kan, jadi kita tengok bantuan, bukan saya nak kata kerajaan tak bagi bantuan, tapi mungkin kerajaan dia ada protokol dia ada prosedur dan sebagainya, lambat sikit lah kan. Lambat sikit dia orang dapat, sedangkan masa tu orang dah keep on PM saya dah dekat Facebook. Sampai Facebook saya kena hack dah. Orang dah keep on PM saya nak bantuan itu. Kita ada yang cakap dia masih duduk dalam kemah dan sebagainya. So, saya dah macam tak boleh tenang hati lah sebab ya kita pernah susah saya pernah susah. Jadi bila kita tengok orang susah tu, kita boleh rasa kesusahan dia tu setakat mana. Jadi masa tu saya cakap dekat suami, jom kita bantu orang banjir.
Suami saya pun okey, terus macam tu je. Tapi plan apa-apa tak ada. Jadi tak ada, kita tak ada, sebab MTP tak ada experience untuk kerja-kerja macam ni, tapi kita ada AJK yang alhamdulillah sangat bekerjasama, sangat membantu dan happy lah bekerjasama dengan AJK. Ni berapa hari punya misi ni, Datin? Almost sebulan, tapi kita pergi lama. start daripada banjir sampai PKP. Sampai PKP kita. Sebenarnya masa PKP tu kita orang masih bergerak sampai hari pertama kedua PKP lah. Macam tu. Berapa orang kita kalau bergerak. ikut semua sekali yang terlibat tu? Tenaga kerja? 14 orang. 14 orang. Tak ramai sangat lah 14 orang. Tak ramai dan bukan 14 orang tu pergi one shot. Bergili-gili. Dia bergili-gili, tapi alhamdulillah kita bukanlah melakukan kerja-kerja fizikal macam kerja-kerja mencuci semua tu, saya tak terlibat lah. Kita cuma menghantar bantuan, kita menyampaikan sumbangan lah. Semangat. Lepas tu kita, macam saya sendiri more kepada kita menenangkan lah masa-masa banjir tu ya. Terutamanya warga Mas. Psikologi yang betul, sebab warga Mas ni, sebab saya banyak pergi ke kampung macam ni, kampung Cenor ni kan. Di sini memang ramai sangat warga Mas yang dia tak ada anak-anak duduk dengan dia. Anak-anak dia kerja jauh, lepas tu masa tu kan PKP, PKBB, anak-anak pun tak boleh nak balik nak kampung. Subhanallah, memang kalau kita nak cerita dia orang punya down tu seolah-olahnya macam tak boleh nak cakap lah macam mana. Faham. Sedih kan tengok dia orang dengan keadaan macam ni. Tengok rumah ni pun Allah. Macam mana lah nak sampai ke atap tu. Air tu sampai ke atap sebenarnya. Walaupun dia rumah papan kan. Yang ini rakit, ni rumah rakit. Ni rumah rakit yang dia orang standby lah. Kalau sementara dia banjir tu ada yang 7 hari, 8 hari duduk dalam rumah rakit tu lah. Dengan tak ada elektrik dan sebagainya, tak ada makanan. Semua tu. Macam mana memang kita tak terjangkau di akal lah macam mana dia orang boleh hidup 7-8 hari macam tu. Tapi alhamdulillah bila saya menyatakan hasrat tu dan bila kita start minta bantuan daripada jiran-jiran, daripada orang-orang yang kita kenal je sebenarnya. Tak meluas lagi masa mula-mula awal-awal tu. Tapi ialah kuasa virus, Masya Allah, dengan bantuan Allah juga, subhanallah, kita dapat bantuan yang tak disangka-sangka lah. Boleh kata setiap hari orang datang ke rumah saya ni menghantar macam-macam. First kali, alhamdulillah, saya pun terima kasih lah kepada Jekyll Kuantan. Jekyll dia hantar selori. Selori beras, barang makan, pampers, tuala wanita dan sebagainya, Masya Allah. Lepas pada tu daripada Habib Ali Zainal Abidin, subhanallah, dia pun hantar 200 food bank yang kita edarkan ke Temelur, macam tu lah. Jadi Masya Allah, dengan macam secara tiba-tiba kita terlibat secara serius pula. Dalam sebulan tu kita berurang alik lah mana-mana tempat yang kita sempat pergi, antaranya Lancang, Cenor, Temelur, Jerantut, Kuantan sendiri, Pekan. Jadi semua tempat tu kita pergilah dengan bila dah daftar dengan e-banjir dan semuanya tu, alhamdulillah Allah mudahkan lah gitu. Alhamdulillah. Jadi memang yalah, benda ni saya perasan benda-benda yang macam tadilah yang Datin cakap, tanpa disangka-sangka tu, mungkin kalau nak sudut asbab tu, saya boleh cakap yang saya pun tak terlibat. Tapi kira orang yang macam saya yang tak terlibat ni, kami menunggu-nunggu golongan-golongan yang macam apa yang Datin buat lah. Kami nak buat tak boleh. Jadi itu list yang kami boleh buat lah. Menyumbang dari sudut kewangan. Contoh macam, saya ambil contoh paling dekat saya punya surau lah, surau tempat saya. Saya duduk apartmen. So ada satu surau ni, kita buat yang kata orang memang mana-mana masjid sekarang, alhamdulillah nampaklah ada food bank. Orang cakap memang ada letak apa-apalah, kita letak beras, apa bahan makanan, sebab kita tahu tak semua orang yang duduk kat apartmen yang sama tu ekonominya sama macam yang okey lah. Jadi yang kami yang ada lebih sikit ni, alhamdulillah lah, saya nampak macam surau kami tu memang dia tak letak syarat. Dia cakap siapa-siapa yang ahli karya memerlukan, ambil je apa yang keperluan, beras, minyak ke, bawang apa. Sebab yang saya perasan benda-benda macam ni, macam kami tak tahu nak sumbang kat mana, tapi bila ada individu, organisasi, tempat yang macam ni, dia sebenarnya memudahkan platform lah. Yes, the platform. Dia mudahkan kami yang tak mampu nak reach golongan macam tu. So
golongan yang platform yang ni bagi saya memang Allah je lah boleh balas lah. Allah je lah boleh balas. Sebab Ya yelah, Allah, mudah-mudahan. sebab kita hanyalah ayat datin tadi kan bila melihat golongan warga emas ni. Sebab kita ada mak ayah kan, kita tahu Ya, macam betul. saya pula kampung Batu Pahat Johor, nak balik pun kadang lepas tak lepas kan. Betul. So saya membayangkan sebab saya selalu berbual lah anak dengan mak punya perbualan. Saya cakap yelah, macam contoh saya cakap apa-apa yang ada kat sini kalau orang-orang tua ni saya akan cuba macam bantu ke apa sebab saya melihat orang tu sebagai mak ayah saya. Sebab saya nak stranger yang dekat kampung saya pun mengharapkan dia buat apa yang saya buat kat orang orang tua kat sini. Betul. Sebab kita InsyaAllah. tak tahu siapa orang baik kat kampung saya tu yang sanggup Betul. tolong mak saya. Dan saya perasan Betul, ada insyaAllah. beberapa orang baik yang Allah hantar tolong mak saya apa semua. Kita buat Sebab saya baik jauh dekat kat orang, orang KL. hantar orang baik untuk mak ayah kita, Ah, insyaAllah. itu yang saya pegang dan saya nampak inilah yang patut kita buat sebab kita tak boleh nak bernafsi-nafsi ni memang tak ada dalam Islam lah sebenarnya pun. Ya, So selagi boleh kita sumbang mana boleh. Tak mampu cakap yang baik, lebih baik diam. Sebab saya perasan satu lagi penyakit netizen lah. Kalau rajin Ya. pergi media saja. Baik pun benda jahat memang Ya. salah lah. Benda baik pun kena Betul. kecam. Jadi macam garuk kepala lah. Macam Allah, dah Itu betul. memang itu pun salah satu ujian lah sebenarnya, macam kita orang sendiri pun bila kita bergerak dalam pandemik ni, Ah, um, ramai je yang tak suka sebab dia cakap Allah. kita bergerak merata-rata, kita ni akan menjadi Ah, ejen yang menyebarkan COVID. Sebenarnya Allah. tapi subhanallah kami semua MTP memang minta maaf lah pada semua masa banjir kita tak bersalam, kita tak ada peluk-peluk ya, dan kita Yalah pun tak SOP kita jaga. perlamaan. Kita jaga SOP dan memang kita briefing lah dekat, sebab saya sendiri pun bawa anak-anak saya terlibat dalam ini. Jadi memang dah dipesan lah sebab budak-budak ni dah biasa kan bila jumpa orang tua dia akan salam, cium tangan dan sebagainya. Jadi kita dah pesan tak ada salam, tak ada cium tangan, semua letak tangan dekat dada saja, dan kita tak berlama-lamaan di satu tempat. Faham? Macam itulah, tapi yalah kita tak boleh nak terangkan semua ni pada semua orang. Betul. Sebab benda ni ujungnya Allah je tahulah. Niat kita tu Allah yang tahu. Sebab tak diuji orang beriman ni lah. Cakap tak apa orang beriman ni jangan mengaku beriman selagi tak diuji. So benda tu standard lah. Nabi kena lagi teruk. Kita pegang tu je. Nabi kena lagi teruk. Kita ni dapat cebisan ni pun dia kira okey lah, tak ada hal lah. Ya, sebab kita punya ujian dekat dunia ni sikit je. Betul. sebab kalau semua okey, takutnya apa? Istilah apa? Istidraj tu. Kita takut semua. Jadi dalam kebaikan tu lagi bahaya tu. Semua puji lalas. Takut-takut ini kamu buat ni nak dapat pujian orang ni. Tu bahaya. Itu benda yang lagi na'udzubillah lah. So benda tu kita sebenarnya yang saya perasan kita kena terima kasih kat orang-orang macam ni dan kita kesian lah. Kesian sebab dia dijadikan orang yang menguji kita. So kita doa supaya dia dapat hidayat buat lagi baik. Itu yang kita kena buat lah sebenarnya. Jadi Datin, alang-alang kita ni pun sebenarnya tanpa sedar menghampiri 10 suku ni. Kita cakap setengah jam. Tapi dah 10, 3 minit, lagi 12 minit dia IG ni dia terus mati. So sebelum dia mati automatik, saya nak kalau boleh nak minta Datin kongsikan pertamanya berkenaan penulisan dan MAGA lah. Kenapa walaupun kita ni kerjaya masing-masing lain-lain. Tapi kenapa penulisan ni salah satu terapi yang terbaik dan cakap MAGA platform yang bagi saya perlu dijadikan pilihan pada yang mampu untuk buat e-book yang bagi saya memang sangat mudah lah. Pengalaman Datin sendiri. Bismillah. Kongsikan. Okey. Alhamdulillah, sebenarnya saya sangat bersyukur bila saya jumpa dengan MSGA ni. Sebab saya memang mencari satu platform yang saya boleh hasilkan penulisan, walaupun bukanlah bertujuan untuk menjual sangat, tapi dalam masa yang sama kita dapat macam 3, 4 in 1 lah. Banyak 6 in 1, 7 in 1 banyak. Masya Allah, dan platform ni pun saya rasa sangat mudah, sangat senang lah kita nak upload, dan semua warga MSGA ni is very helpful. You tanya satu soalan, you akan dapat 10 jawapan. Betul, setuju. Masya Allah. Jadi saya aktif rasa betul dia orang betul, dia orang sangat aktif. Betul, saya sendiri sebenarnya tak apa aktif sebab saya memang tak ada kurang masa lah, tapi saya baca lah. Faham.
Dan Ah. saya ambil input dekat situ dan saya sebenarnya kalau boleh nak mengajak lebih ramai lagi kawan-kawan saya yang suka menulis supaya kita sebenarnya fikirkan satu perkara. Nabi kita sendiri pun cakap apabila meninggalnya anak Adam ada 3 perkara je yang Ah. dibawa. 3 perkara Betul. ya. Sedekah. Okey, semua orang boleh sedekah. Okey. Hmm. Ilmu yang bermanfaat. Yes. Ada orang dia ada ilmu yang bermanfaat tapi belum tentu dia boleh bagi ilmu tu kepada orang lain. Betul. Okay, jadi kita cuba untuk memberi Yes. ilmu tu kepada orang lain walaupun Setuju. kita bukan penulis yang begitu bagus ataupun siapa-siapalah, Faham? bukan publicity yang kita cari. Betul. Untuk saya sendirilah ya, untuk saya Hmm. sendiri kita niatkan dalam hati sebenarnya tujuan kita menulis tu lebih kepada untuk menyampaikan ilmu. Dan Setuju. ilmu inilah sebenarnya apabila kita dah meninggal dunia pun 100 tahun, 200 tahun akan datang pun insya-Allah dia masih bermanfaat. Betul. Jariahnya berterusan. Jadi Hmm. yang ketiga ialah anak yang soleh. Anak yang soleh pun bukan semua orang boleh dapat. Betul. Okay? Jadi antara perkara yang kita boleh bawa sebagai bekalan kita ialah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi tulislah yang baik-baik supaya dia menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk ummah di masa depan. Kalau bukan kita yang dapat, mungkin generasi akan datang, anak-anak kita dan sebagainya. Yang penting ilmu ni dia akan kekal. Dia akan Betul. kekal. Dia akan kekal. Itulah satu benda yang saya rasa dalam MSGA ni kalau orang yang mampu insya-Allah kita sangat positif lah untuk mengajak. Yes. Kalau tak mampu pun cubalah mampukan. Sebab kalau kita nak menulis ni setakat kita menulis dalam diary dan sebagainya boleh. Tapi sampai satu masa siapa yang baca. Macam itulah. Konsepnya macam itulah. Dia ayat kalau biasa kita baca, orang yang biasa baca buku pasti akan jumpa ayat ni. Penulis pasti mati, tulisan tu hidup sampai bila-bila. So tulisan kita tu sebab apa yang macam kita tahu, kita kenal, kita punya imam yang 4 orang cakap yang 4 mazhab je lah sebab dia ada penulisan, dia ada kitab Imam Syafi'i apa semua ni. Kalau dia tak ada penulisan hari ni kita hari ni mendapat ilmu pun daripada kitab-kitab yang 100 tahun dulu. Jadi betul. macam tu maknanya kita fikir walaupun kita dah tak ada pada masa tu tapi ilmu tu berterusan insya-Allah. Macam saya ada membaca buku Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Dia ada tulis pasal kisah Malaysia berkurung. Saya suka baca buku itu Kisah Malaysia Berkurung. Dia cerita pasal ada sekarang ke? Kalau ada sekarang boleh angkat cover? Tak ada? Tak ada? Dekat depan saya tak ada pula. Tak ada ya. Kisah Malaysia Berkurung. Kita promote benda baik, kita kena share ni. Tak boleh makan seorang. Maknanya apa yang saya cakap tadi pun sama dengan pendapat Ustaz Abdullah ni. Dia pun cakap kekallah menasihati orang walaupun selepas mati. Maknanya lepas kita mati pun nasihat kita insya-Allah. Ayat tu. Insya-Allah. Lepas mati first time saya dengar. Bukan kita menulis untuk royalty dan sebagainya tapi untuk menasihati. Ni buku dia. Tu dia. Masya-Allah. Kisah Malaysia Berkurung. Boleh Google lah, nak cari mana pandai Google. Dalam ni masya-Allah dia ada banyaklah ayat-ayat Quran yang berkenaan untuk kita dalam kita pandemik ni. Jadi macam inilah kita pun sekarang ni dalam pandemik kita pun tak boleh banyak aktiviti luar. Dan gunakanlah platform yang ada ni untuk kita menyampaikan ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan. Nak jadi keyboard warrior tak salah, nak jadi netizen tak salah. Yang salahnya bila kita menyalahkan orang tanpa ada solusi. Maknanya sekarang ni netizen kena faham dua perkataan ni lah, kritik dan condemn. Kritik membina tu kita faham, tapi condemn ni dia membunuh. Dia menjadi satu dinding yang menghalang buat baik. Orang buat baik jadi tak buat. Itulah paling mudah. Contoh satu amal tu sebab bila kita petikai, takut-takut sebab kita cakap, orang tu terus tak buat. Itu benda tu bahayalah. Okay, next kita nak sikit daripada Datin ada masa sikit dalam 5 minit macam tu. Okay. Menggalakkan orang untuk join NGO lah sebab saya sangat suka kisah tadi yang bagi saya pun sebenarnya tak terlibat langsung lagi dengan kerja-kerja kebajikan ni. Bagi motivasi sikit pada kami semua, viewers ni supaya walaupun kita sibuk dengan kerja hakiki, keluarga dan benda lain, tapi kenapa kita perlu cari masa untuk bantu orang lain juga dengan kapasiti yang kita ada. Bismillah Datin, boleh kongsikan. Okey. Pertamanya ialah kita kena selalu melihat orang yang lebih bawah daripada kita.
Ya, Setuju. dengan cara itulah kita bersyukur. Kalau kita melihat orang yang asyik melihat orang yang di atas pada kita, kita akan rasa apa yang kita ada sekarang ni tak pernah cukup. Kita tak akan pernah Oh, puas. Ya, betul. jadi saya sebenarnya terlibat dengan NGO pun bermacam-macam lah. Ada yang fokus kepada Al-Quran saja, khatam Al-Quran dan sebagainya, ada juga. Hmm. Tapi saya suka, memang saya suka turun padang sebab saya boleh mendidik anak-anak saya sendiri dan diri saya sendiri, Hmm. supaya bila saya pergi ke site yang macam contoh macam banjir ni, ataupun Hmm. sebelum ni pun kalau tak bukan disebabkan banjir, kita pun ada terlibat dengan bantuan untuk rumah anak yatim, warga Hmm. emas dan sebagainya, terutamanya bila nak buka sekolah, hari raya Yes. kan. Betul. Jadi memang saya suka melibatkan anak-anak saya sebab saya rasa mereka lah legasi saya. Betul. Kalau saya Setuju. tak ada, itulah mereka lah yang akan meneruskan apa yang saya buat sekarang. Jadi saya kena didik mereka. Macam tu juga saya nasihatkan kepada orang lain, bila kita buat sesuatu, libatkan satu keluarga supaya Yes. kita tak rasa kerja-kerja kebajikan ni beban. Kalau kita buat Hmm. seorang, kita penat. Lepas tu bila kita Betul. balik, orang tak faham kita penat sebab apa. Ya, betul tu, betul. Betul. Setuju. Kan nak Setuju. suami, anak kan. Sedangkan macam saya sebagai Hmm. seorang ibu bekerja ya, Hmm. dan saya pun ada kerja-kerja sampingan. Jadi kerana memang Hmm. betul, kita tak boleh lari daripada penat dan kita perlukan sokongan daripada keluarga. Jadi Betul. saya memang mengharapkan lebih ramai orang yang berkemampuan dari segi fizikal, dari segi masa. Kita cuba cari sekurang-kurangnya satu benda yang kita boleh buat menjadi kita punya jariah. Kita punya Amin. menjadi, Amin. InsyaAllah. ya, menjadi tak semestinya kena turun padang turun banjir pun. Faham? Faham? Boleh je Faham? nak pergi, kan contohnya Hmm. macam hari cuti just pergi kutip sampah dekat Faham? Faham? Betul. pusat Betul. biadah ke, so Setuju. kita pun selalu bawa anak-anak macam tu, ataupun apa ni, pergi je ke mana-mana rumah anak yatim, hantar makanan. So itu semua adalah kebajikan. Jangan buat kerja kebajikan tu bermusim. Kita kena niatkan yang kita ni tak ada benda lain dalam dunia ni. Kalau kita ada harta sebanyak mana pun, semua tu akan habis. Semua tu Allah, kalau Allah nak ambil, Allah boleh ambil bila-bila. Betul. Tapi Betul. apa yang kita boleh kekalkan ialah kita punya sedekah jariah. Yes. Dan bila kita membantu orang, orang gembira, kita pun gembira, Betul. insyaAllah. Yes. Dia ibarat macam orang cakap yang pernah kita dengar jugalah, ada orang tu dia tak turun padang macam tu, tapi contoh dia ambil sejadah dia basuh, dia ambil apa telekung apa dia basuh. So Ya, benda betul. ni Itu pun saya dia pernah buat. balik ayat pepatah Melayu lah. Nak buat baik ni 1000 cara lah, tapi bila kita tak nak, Betul. 1000 dalih lah. So benda ni mula pada kita sebab what you give you get back lah. Sebab saya pegang satu ayat, bila kita kita bantu manusia, yang bantu kita bukan manusia tapi Allah. Allah bantu kita. Itu yang kita kena yakin lah. Dan Sebab jangan kita harapkan balasan. yes, yes, Orang betul. hantar balasan tu tak semestinya daripada orang yang kita bantu, Setuju, insyaAllah. tepat. Dan orang cakap terima kasih banyak untuk hampir sejam kita punya sesi. Minta maaf terlebih kurang kita punya sesi ini. Dan insyaAllah kita punya sesi ni akan ada kat IGTV. Nanti kalau Datin nak upload dekat YouTube, saya sangat galakkan lah. Itu biasa saya buat lah. Maknanya kita sebarkan lagi sesi kita ni, jangan terhenti kat sini. Supaya apa yang kita kongsi ni ada manfaat, dan mana-mana yang tak okey tu jadikan sepadan lah. Kami minta maaf dari pihak kami MLGA, dan terima kasih sekali lagi Datin. Teruskan menulis inspired. Orang cakap kami tunggu Ibu Hud. Noh, kami tunggu Noh. Sebab saya terbalik. Hud tu abang, Noh tu adik. Ni Hud. Kami tunggu Hud punya. Okey, terima kasih Datin. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Okey, kita tangguh dengan tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Okay, sama. Jadi alhamdulillah sesi kita esok kita akan ada IG live. So terima kasih pada semua dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.